Hai guys, sekali lagi saya bersama-sama dengan anda dalam rancangan Sakit Apa Hari Ini Season 2. Dan hari ini kita nak bincang topik reflux. Alright, pernah tak you all confuse gejala dan juga simptom-simptom reflux dan juga gastrik? Ada doktor kata gastrik, ada doktor kata reflux, tapi simptom you all almost sama. Dan lebih-lebih lagi ramai yang rasa macam ada simptom sakit jantung, berdebar-debar, sakit dada, tapi doktor kata gastrik, doktor kata reflux. Jadi apa sebenarnya fakta-fakta dan juga mitos-mitos berkaitan dengan reflux ni? Hari ni kita nak dengar bersama-sama dengan seorang pakar, iaitu Saya Dr. Widaya Agamurti. Saya seorang pakar bedah. Alright, thank you Dr. Wena sebab sudi bersama-sama dengan kami hari ini untuk membincangkan topik yang memang sangat mengkonfuskan netizen. So, beberapa soalan yang kami nak tanya doktor. Apa tu reflux sebenarnya doktor, dan apa yang berlaku ketika reflux? Reflux tu maksud dia asid daripada perut dia melambung naik ke dada, ke tekak dan juga ke mulut. Sebab dia ni berlaku di antara organ yang kita panggil esophagus, di saluran pemakanan yang bersambung dengan perut. Di sempadan tu ada satu injak, satu otot yang menghalang asid tu naik ke atas dada. Tetapi ada setengah pasien otot itu menjadi lemah. Asid daripada perut naik ke esophagus di dada. Apakah pula gejala-gejala reflux, symptoms yang pasien alami? Gejala-gejala contohnya adalah sakit dulu hati, terlalu banyak sedawa, rasa nak mual, muntah, sakit dada, panas di bahagian dada. Kadang-kadang kita susah nak bezakan dia sakit jantung ke ataupun reflux. Dan juga simptom-simptom lain seperti sakit tekak, rasa pahit di mulut, kadang-kadang air liur banyak, ulcer di mulut. Dan reflux ini juga boleh mimik asma, pneumonia sebab asid daripada perut masuk ke dalam paru-paru. Siapa yang berisiko dapat reflux ni sebenarnya doktor? So, faktor-faktor risiko adalah seperti obesity. Berat itu akan menekan perut, terutamanya otot di bahagian perut itu menyebabkan otot itu lemah. Risiko lain seperti merokok, meminum alkohol, makan pedas dan juga minum banyak minuman-minuman berkarbonat. Dan juga tidur terlalu cepat selepas makan. So biasanya kita nasihatkan selepas makan jangan tidur sekurang-kurangnya 4 jam. Satu mitos yang saya nak clear dengan doktor, betul ke tidur menyarap boleh menyebabkan simptoms reflux? Positif tidur itu actually sangat penting. So sesiapa yang ada reflux, mereka digalakkan untuk tidur lebih tinggi sikit kepala dia daripada bahagian perut, dan kalau boleh meniarap ke bahagian kiri. Tujuan dia adalah supaya graviti menarik kandungan perut, asid dia turun ke bawah. Okey doktor, ini soalan daripada seorang viewer Sakit Apa Hari Ini. Seorang doktor kata saya ada masalah gastrik. Seorang lagi doktor kata saya ada masalah reflux. Dr. Wena, sebenarnya apakah persamaan dan perbezaan antara penyakit gastrik ataupun gastritis dan juga reflux disease? Gastritis dia punya simptom hanya di bahagian perut. Sementara reflux dia bukan saja melibatkan perut tetapi juga melibatkan bahagian dada, tekak dan mulut. Ada tak apa-apa tips pemakanan untuk pesakit reflux di luar sana? Jangan makan makanan pedas, banyak berlemak, minuman berkarbonat jangan makan. Minuman yang paling baik adalah air kosong. Sebab air suam ni dia boleh meneutralkan asid dalam perut. Boleh tak doktor berikan apa-apa tips ataupun petua tradisional yang pesakit boleh gunakan untuk meringankan gejala reflux? Alia adalah salah satu petua tradisional di mana boleh neutralize the acid dalam perut. So, mengurangkan simptom. Buah-buahan seperti apple, banana, watermelon lebih baik. Jangan makan acid atau citrus fruit sebab dia banyak acid. Doktor, ada tak apa-apa test ataupun ujian yang perlu dilakukan untuk mengesahkan pesakit ni ada masalah reflux? Ujian yang paling baik adalah gastroskopi ataupun endoskopi. So, bila kita membuat endoskopi, kita boleh lihat sempadan esophagus dengan perut, perubahan-perubahan yang disebabkan oleh acid reflux, dan juga kita boleh tahu tahap keterokan dia. Dan kita kena tahu kalau reflux ini jangka masa yang panjang, terutamanya lebih daripada 5 tahun, boleh menyebabkan kanser. So bila kita membuat endoskopi, kita akan mengambil sampel tisu yang kita akan hantar ke makmal untuk cek ada tak tanda-tanda kanser. So daripada endoskopi saya tahu di mana tahap keterokan reflux pasien itu, sama ada masih awal ataupun sudah lama. Dan juga kita akan cek untuk bakteria H. pylori. H. pylori juga boleh menyebabkan reflux menjadi lebih teruk. So daripada itu kita akan start rawatan dia. Kalau acid reflux masih baru, masih peringkat awal, rawatan untuk sebulan cukup. Kalau acid reflux teruk,
kadang-kadang memerlukan rawatan sampai 3 bulan. Kalau kita makan ubat compliance dan juga ubah gaya hidup, sakit ini boleh dirawati. Jangan biarkan terlalu lama, bertahun-tahun, sebab memang ada risiko boleh menjadi kanser. Terima kasih semua sudah sudi mendengar pesanan saya. So kalau ada masalah, cepat-cepat jumpa doktor. You all dah dapat banyak info daripada Dr. Vinayaga Murty, pakar bedah am daripada Columbia Asia Hospital Ceras. So, kalau you all ataupun sesiapa yang you all kenal ada apa-apa gejala ataupun faktor risiko yang doktor sebutkan tadi, terutamanya kalau dah lama, jumpalah doktor dengan segera, dapatkan pemeriksaan dan juga rawatan yang sesuai. Sebab kalau dibiarkan lama, keadaan reflux ini boleh sampai jadi kanser. Jadi kita tak nak berdepan dengan situasi yang lebih memudaratkan seperti itu. So apa lagi guys, buat appointment jumpa doktor sebab kesihatan yang sangat penting. Sehingga itu, take care, stay safe, stay healthy. Bye. Daripada Celoteh, Dr. Mala.